Okey, baca doa. Seseorang dari ketua baca. Hafizul baru masuk, Cun lah. Hafizul baru baca doa Hafizul. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi? Mana orang yang baca doanya? Siapa-siapa pun boleh, cepatlah baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbil shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Thank you Alisha. Kalah laki ni. Orang perempuan lagi baca doa hari Jumaat pula tu. Okay, so get ready. Sebelum tu kita ambil kehadiran dulu. Okay, ambil kehadiran Tuan Namsi. Okay, attendance. Yang pertama Alisha, Azka, Aina Syahda. Alisha, Azka, Aina Syahda. Amal Irfan, Khair Ratun. Amal Irfan tulis apa? Dani, Siti Hadira, Alisha, Nur Alisha, Emira. Okay, Dani, Siti Hadira, Nur Alisha, Dani, Siti Hadira dan Syah sudahlah. Udah Aiman, Hafizul, Ahmas. Aiman, Hafizul. Okay. Setakat ni baru 34 paling tinggi. Nanti kita kumpul. Saya tunjuk dengan kamu contohnya. Nanti bila dah cukup berapa cikgu nak bagi? 80 ke 100 ke? Okey, nantilah cikgu janji cikgu akan bagi, tak tahu nak kata hadiah istimewa, tak istimewa sangat. Apa yang cikgu mampulah. Harapnya kalau kita tak sempat buka sekolah, nanti cikgu mintalah alamat dia dengan kamu. Kita minta alamat, lepas tu kita bagi ni. Apa ni? Redeem point. Nantilah cikgu buat. Contohnya kalau misalnya saya tengok ada kawan cikgu dekat KL, dia buat macam ni. Kalau RM80 dia ada bagi KFC. Tapi sebab masa dia buat tu, masa boleh merentas, maksudnya boleh pergi merentas lah, boleh merentas negeri, merentas daerah dan sebagainya. Jadi dia beli KFC, lepas tu dia bagi dengan budak yang mencapai markah 80. Ni lah point dia cukup 80. Jadi nanti cikgu rasa bukan 80, mungkin 100 ke. Kita tengok siapa yang paling cepat mencapai tu, kita bagi. Kalau siapa yang dah capai tu, nanti kita akan reset jadi kosong balik. Ingat, ini sekarang ni kita berada di tajuk terakhir. Lepas ini cikgu akan ulang balik tajuk mikroorganisma, tajuk kemahiran saintifik tu semuanya kita akan ulang balik. Jadi bermula minggu depan kita akan pakai buku panjang
kita akan pakai buku panjang dan kita akan jawab soalan-soalan di dalam buku teks sahaja dulu. Okey. Lepas tu kalau tak cukup juga, kita akan bagilah apa-apa latihan untuk mencukupkan kamu punya point ni supaya kita boleh redeem. Jadi dia boleh redeem point. So contohnya kan lah, kalau nanti, tapi kalau 100 ni sebab belum capai lagi 100 point. Let's say kalau sudah mencapai 100 point nanti, ni kata contohnya lunch with the teacher. Tak adalah lunch dengan teacher, tengoklah apa-apa. Tapi kalau nak pergi deliver dengan murid tu mungkin susah jugalah sekarang ni. Mungkin cikgu akan minta alamat kepada murid-murid yang bertuah tersebut. Kita minta alamat, kita akan bagi hadiah lah, something. Order je apa-apa, Shopee, lepas tu bagilah Shopee hantar dekat rumah kamu. Okay, faham ah? Okay, so tadi cikgu nak bagi hadiah lah dengan Irmira satu, which is bagi confident sebab dia tolong baca doa. Okay, saja nak menambah poin-poin murid, barulah cepat sikit capai apa 100 marks, 100 points tu kan. Okay, so ada lagi baru masuk? No Amani. Okay, thank you No Amani. Mananya orangnya? Nur Amani. Amani. Ikhlas. Lagi? Ada lagi baru masuk Tak ada dah kan? Okay, so kita nak sambung habiskan Complex Machine hari ni. Lepas tu kita buat habis-habis buku tu. Lepas tu kita main game yang kamu suka, InsyaAllah. Okay, so kita pergi ke page 197. Tajuk yang terakhir. Okay, sebelum cikgu start, okay sekejap cikgu nak tanya dengan murid-murid. Okay, sekejap lah, stop dulu lah presentnya. Cikgu nak tanya sikit, semalam kan cikgu ada bagi live worksheet amali yang 2 minggu lepas, apa dia? Okay, jom tak tengok. Okay, jap, nanti kita tengok. Cikgu nak tanya pasal live worksheet tu, ada problem tak menjawab dia? Jom cikgu tengok, ada ke dah hantar. Okay, bukti markah kamu tu macam ni. Dia cikgu pun first time juga menengoknya. Tu dah ada orang hantar 8 per 10, 10 per 10, dia auto marking kan. Okay, bagi kamu. Okay, bagi reward terus. Okay, berapa orang ni? 4 orang yang ada hantar ni. Aina, Duratun, Alisha, Siti Hadirah. Cikgu stop present pula. Okay, sekejap Okay, siapa tadi? Aina, Duratun, Alisha, Siti Hadirah. Okay, Aina complete task, Duratun, Alisha, Siti Hadirah. Okay, so yang ini ni ada problem tak dengan live worksheet? Cuba beritahu kalau tak dapat buat apa dengan live worksheet. Ada tak terima teleskop? Okay, sekejap cikgu check yang tu. Catapult, dah hantar ke belum Hafizo? Okay, sekejap, live worksheet ni ada problem? Tak ada problem Jawab, boleh je tak ada masalah So, nanti cikgu explore lagi penggunaan dia. Cikgu pun baru-baru mula nak belajar sebab cikgu tengok ada orang cakap dia auto marking tu satu, dia marking terus. Okay, satu. Lepas tu yang dia orang kata sesuai untuk buat exam. So saya sebenarnya malas nak men-spoil mood kamu sebenarnya. Tak dapat send worksheet gambar tu ke? Tak dapat send gambar tu ke? Tak dapat send gambar kepada, ataupun send je lah dekat WhatsApp, apa susah. Send je dekat WhatsApp, kira send lah. Kalau tak kira lah kamu hantar dekat mana, nanti cikgu akan mark dekat sini. Send via WhatsApp. Macam tu je. Sebelum ni pun cikgu buat macam tu. Tak semestinya kamu hantar kat Google Classroom. Macam ni, kalau Google Classroom tu cikgu minta tolong kamu usahakan lah. Sebab kamu dah tahun 6. So usahakan untuk terus hantar. Okay, cikgu pun tulis dekat sini Dani, mana Akmal Danish, Dani Ikmal. Okay, so cikgu tulis dekat sini submit via WhatsApp. Okay,
Tapi saya minta lah kalau siapa yang tak pandai menggunakan Google Classroom ni, kamu usahakan untuk explore hujung minggu ke, sebabnya nanti akan ada masanya. Itulah saya nak cakap nak spoil mood kamu ni, tapi spoil kalau tak bagi tahu nanti lagi spoil. Dia macam ni kamu ada satu projek kena buat. Saya tak tahulah satu projek tu, tapi saya rasa semua subjek kena ada satu projek. Satu. Yang kedua, lepas tu ada exam. Nasib kamu malang lah sebab berada di SK Agama. Siapa suruh duduk SK Agama? Ada exam. Sekolah lain tak ada exam. So cikgu tambah Dani punya markah dekat sini. Complete task. Okay, cikgu dah mark dekat sini Okay. Kalau kamu tak pandai, kamu beritahu dengan cikgu macam mana. Kalau kamu tak pandai, kamu tanya dengan cikgu yang boleh mengajar kamu tentang Google Classroom tu, insyaAllah. Kalau tak tanya saya pun tak apa. Tanyalah cikgu Aniza ke, boleh je. So dia akan membantu kamu. Okay, tadi kata aktiviti mana lagi? Kata pop. Okay, dah hantar ke? Okay, Kaya dah hantar. Nanti cikgu tengok videonya. Sekarang ni kita tengok gambarnya dulu. Okay, good job. Buat dua buat dua. Okay, good. So mana yang boleh pergi jauh Kai? Yang kayu aiskrim ke yang kotak? Okay, bagus. Cikgu. Okay, cikgu bagi markah dengan semua ni kan. Worksheet. Kayu. Aiman. Okay, Aiman dah. Dia kata pau. Dah hantar ke belum Hafizul? Kata pau. Syifa ke? Syifa. Lagi? Tu? Aina, Akmal, Kai, dah. Halo, hai. Bener aiskrim kan? Okay dah, dapat cikgu dapat dua ni. Okay, good. So, Kai tadi, job juga. Okay. So, tambahlah markah. Okay dah. Okay, so cikgu bagi markah untuk 5 orang ni lah. Aina, Akmal, Khair. Tapi hari tu dah bagi Aina kan? Lupa. So yang belum ialah Khair, Hafizul. Okay, bagi dulu. Khair, Hafizul. Danish dah ke belum dengan tu? Cikgu lupa dah. Ni bagi je lah lagi. Aina, Akmal, Siti. Aina, Akmal, Siti. Okay, lagi? Apa lagi yang cikgu belum bagi? Okay, dah ni. Okay, pasal tadi kuis sudah. Dah. Ini bukan projector. Okay. Ni okay, cikgu belum bagi markah. Tengok tu. Terima kasih. Boleh. Sikit projector. Okay, good. Potato. Bekas potato. Okay. Okay, so bagi dengan Aiman satu. Okay. So paling tinggi 35, 36.
cepatlah kejar mengejarnya. Okay. Sudah. Dah hantar ke? Oh, dah hantar. Okay. Tapi mana? Okay, dah hantar. Okay. Okay, warna hitam. Okay, well done. Wah? Okay, terus tambah. Okay, lagi? Ada lagi yang belum? Okay, dah. Lagi? Satu. Okay, tak ada dah. Okay, so thank you kerana menyiapkan tugasan. So hari ni ada 15 untuk 14. Siapa lagi? Okay, sudah. So kita sambung dengan kita punya pelajaran lah. Ada lagi ke? Tak ada? Okay, cikgu terus pada pelajaran kita, complex machine. So complex machine, minggu lepas, minggu sebelum ni dah berapa minggu juga kita belajar tajuk tentang simple machine. Cikgu sengaja melambat-lambatkan dia sebab nak suruh betul-betul kamu kuasai dia. Okay, so complex machine, sedia? Tak ada dah. Okay lah, go on. Okay, sekali lagi. Okay, apakah complex machine? Lawan kepada simple. Simple lawan dia complex. Simple itu maksudnya ringkas. Complex maksudnya kompleks lah. Maksudnya dia banyak ataupun gabungan. So some tools are much easier to use to do work when a number of simple machines are combined. Dia adalah kombinasi, gabungan. Observe the situation below. Okay, lepas tu dia nak guna gunting. How does this pair of scissor function? Macam mana? Okay, so kawan dia kata scissor dia ada wedge. Dan pada masa yang sama dia juga ada screw. Jadi bila dia sudah digabungkan, dia automatik akan menjadi complex machine. Wedge, simple machine. Screw, simple machine. Dua. Oleh sebab dia ada dua tu, dia gabung dan dia jadi complex machine. Dan pada masa yang sama sebenarnya dia ada yang ketiga, lever system. So sebenarnya gunting ada tiga, wedge, screw and lever system. Lever, kalau kita buat aktiviti yang sebelum ni, yang whiteboard tu, saya dah minta kamu labelkan fulcrum dia dekat mana. Kamu sudah beritahu dia punya kelas dia yang keberapa. So dia ada kaitan dengan sebelum-sebelum ni kita nak belajar tentang apa yang digabungkan. Kita kena analisis apa yang ada di dalam mesin tersebut. So a pair of scissors is a combination of three simple machines. There is wedge, screw and lever. This combination facilitates cutting. Jadi boleh kita mengawal kita punya gunting tu. Okay, so combination of simple machines such as ini what will happen. Okay, so apakah objek yang boleh dikira sebagai simple complex machine? Okay, saya nak cakap apakah yang ada di dalam complex machine tersebut. Okay, so kita pergi kepada pencil sharpener. Yang pertama, kita pulas dia dekat tempat kita nak pulas tu. Dia punya bahasa Melayu kita panggil dia wheel. So itu dia, kita gunakan wheel and axle. Lepas tu dekat dalam ni tajam. Yang bergerigi-gerigi tu tajam. Yang tajam itu tentu sekali ialah wedge. Dan bentuk dia juga adalah seperti screw. Dia adalah screw. Jadi di dalam ini ada tiga, wheel and axle, screw and wedge. Ada tiga. Okey, macam mana pula dengan compasses? Ni jangka lukis. Dekat hujung ni yang tempat kita letakkan pada kertas tu, dia ada wedge sebab dia tajam. Barulah kita boleh tetapkan dia punya kedudukan. Dan bila kamu ubah dia punya tempat kamu pegang ni dekat sini. Lepas tu sini akan jadi fulcrum dan dekat hujung ni dia akan jadi load. Dia jadi beban. Sebab apa? Dia yang terkena ke kertas. So dia ada lever.
Lepas tu dia juga ada skru yang menggabungkan dia. So ada banyak. Macam tu juga dengan toy car, ada gear, ada wheel and axle pada tayar. Lepas tu dia punya gabungan ni tentu sekali ada skru sebab dia nak menggabungkan dua jenis bahan, dua jenis objek. Okay, so kita tengok dekat sini dia ada bagi kita think for a moment. Dia kata, why is this complex machine? Kenapa skru adalah complex machine? Skru adalah salah satu daripada simple machine. Jadi adakah dia complex machine? Ya, sebab dia ada skru, dia ada incline plane dan dia ada wedge. Ada 3 di dalam skru ni. Ada incline plane, tengok ni yang macam jalan raya ni. Kalau kamu tengok dekat yang sini ni, jalan raya bertingkat ni kita panggil wandering roads. Dia macam wandering roads. Dia adalah incline plane. Dia ada wedge, sebab tu dia tajam, barulah dia boleh dimasukkan ke dalam kayu ke dalam dinding ke. Wedge. Dan dia juga adalah skru pada masa yang sama. So skru adalah skru. Di dalam skru ada skru. Jangan kamu keliru. Nampak macam kelakar je bunyi dia, memang pun. Tapi dia memang macam tu. Skru adalah complex machine. Pada masa yang sama, skru adalah simple machine. Ni unik. So skru, ada wedge, ada incline plane. So itu senang je sebenarnya. Kalau kamu fikirkan konsep tu, kamu takkan tertukar dah pun. Okay, so ini senang konsep asas dia. So kita pun pergi kepada alat-alat yang ada di dalam satu situasi di rumah ni. Ada bermacam-macam ahli bermacam-macam alat yang digunakan oleh keluarga ini. Contohnya yang pertama, kita tengok ni digunakan wheelbarrow. So kalau ada wheelbarrow, tentulah ada wheel and axle. Sebab itulah dia tayar tu boleh berpusing. Kemudian dia juga ada lever. Itu yang paling jelas. Dan dia punya tayar tu digabungkan dengan skru. Jadi wheelbarrow ada 3. Ada wheel and axle, ada lever, ada skru. Itu yang paling obvious. Kita tak payah fikir pasal benda yang tak nampak ataupun kita nak kena cari betul-betul baru jumpa. Tak. Kita fikir yang obvious, boleh nampak. Okay, wristwatch anak dia ni pakai. Okay, dalam wristwatch ni nak suruh dia bergerak ni, jarum ni, dia mesti pakai gear. Number 1, dia pakai gear. Lepas tu dekat ujung ni, tempat kita nak setting dia tu, dekat tepi ni, yang kecil tu, kita nak adjust dia punya timing. Contohnya tersalah, terlambat beberapa saat ke, terlambat beberapa minit ke, kita adjust dekat tepi ni. So this is the wheel and axle. Pada masa yang sama juga, dia semua alat-alat yang kecil dalam ni, yang kita kira komponen dia lah, dia digabungkan dengan skru. Jadi dia ada 3. Wheel and axle, ada gear, ada skru. Okay, so tengok ni, needle dia suruh kamu fikir je, tak bagi jawapan. Okay, what about the lawn mower used by this? Lawn mower. Okay, lawn mower automatic dia macam tadi wheel and axle, dia ada tayar, so ada wheel and axle. Dia ada macam wheelbarrow tadi ya. So lepas tu dia juga ada lever sebab dia pun tolak macam ni. So bila kita tolak dia, daya, lepas tu rumput tu menjadi beban. Dan fulcrum of course lah tempat yang dekat tengah ni. So itu juga adalah gabungan dia. So kalau kamu check ni basikal, kamu tengok ni, basikal lah paling banyak. Bukan paling banyak lah, antara yang paling banyak. Sebab dekat kamu punya tempat kayuh ni ada gabungan yang berbeza dengan yang dekat handle pun ada lagi gabungan, dekat seat dia ada gabungan lagi. Okay, cikgu nak skip tu sebab terlalu banyak. Okay, this is a hash shear. Potong rumput, bukan potong rumput, macam semak kan digunakan untuk pokok ni kan. So apa yang ada, dia macam gunting tadi. Dia ada screw, dia ada wedge, dia ada lever. Okay, itu combination dia. Macam mana pula dengan cangkul? What about this hoe or apa dia punya cangkul ni? So dia ada wedge sebab dia tajam dekat depan ni. Lepas tu masa yang sama macam penyapu, kita pegang dia dekat tengah. Kalau kita pegang dekat hujung, macam mana nak pukul, nak gali tanah, susah lah. So kita tengok dekat sini dia ada wedge, ada lever. Okay, kemudian kita tengok lagi kereta. Kalau kereta
Kalau kamu nak tengok kereta ni paling banyak lah. Macam tadi kereta mainan, dekat tayar ada, dekat dalam enjin ada. So banyak sangat, cikgu tak nak. Okay, kita nak pergi dekat dia punya definition ni saja 199. Kamu sudah jumpa jawapan, which is complex machines are tools that consist of combination of more than one simple machine. Gabung lebih daripada satu simple machine. Simple machine ada 7. Jadi kalau gabung 2 dah kira kompleks. Kalau gabung lebih lagi kira lagi kompleks. The more amount of the more amount of machine we use, the easier or the lesser effort we are going to use. Kalau kita pakai banyak lagi machine, kita akan menggunakan tenaga yang lebih berkurang. Jadi dia ingatkan makin kompleks makin susah, tidak. Makin kompleks makin senang. Okey, ni dia sudah buat benda yang kita dah buat sebentar saja tadi, iaitu analisis. So ini adalah penebuk lubang, the hole punch, muka surat 200 ni. Apakah yang ada? Adakah dia mempunyai wedge? Yes, dia ada wedge, sebab itulah dia tajam. Kemudian adakah dia ada inclined plane? No, walaupun kita nampak dia permukaan yang condong ini, tetapi permukaan condong tu kita tak guna untuk mengangkat beban. So kita tak kira dia. Gear tak ada gear, lever ada lever. So dia ada 2. Walaupun kamu nampak ada permukaan condong, tetapi ni kan dekat tempat kita letak tangan tu, tetapi dia bukan digunakan untuk mengangkat beban. So we do not consider that as a machine. What about the handrail? Apakah yang ada pada handrail ni? Handrail, gerudi tangan. So handrail tentu sekali nak drill dia kena tajam dekat depan. Dia ada wedge. Lepas tu kamu tengok dia punya mata ni seperti skru. So dia ada skru. Lepas tu kita nak gerudi dia, kita guna tangan ni pusing. So kita ada wheel and axle. Lepas tu dia dekat hujung ni adalah daya. Di hujung ni adalah beban. Tempat yang kamu pegang dekat tepi ni. Dekat tepi ni adalah fulcrum, dan dekat daya beban dia, daya dia dekat sini, dekat yang kamu pulas tu. So fulcrum dekat sini, yang dekat tepi. Dia bukan dekat atas, dekat tepi. Dekat tepi ni. Kita pegang pun dekat sini. Daya dia dekat tempat pulas, dan beban dia ialah dekat hujung. So dia ada lever. So banyak di dalam satu mesin tu. Okay, now. So kita pergi sedikit kepada nilai-nilai murni yang dikatakan sebagai sustainable machine. Mesin yang lestari. Mesin yang lestari. Apakah yang dimaksudkan dengan mesin yang lestari? Senang saja. Fikir apa saja yang positif. Yang pertama, durable, tahan lama, tidak mudah rosak, not easily damaged, cost effective, jimat cost. Jimat cost. Lepas tu tidak merosakkan alam sekitar. Not polluting the environment ke, not dangerous to environment ke. Ni kata do not have adverse effect ni, maksudnya tidak mencemarkan. Mudah digunakan, lepas tu dia selamat. Ni adalah positive side of sustainable machine. Oleh sebab murid-murid yang sebelum ni semuanya tak ingat tajuk ni, sampaikan sekarang silibus yang baru untuk murid tahun 5, mereka belajar satu topik khas tentang sustainable machine. Kamu bayang? Sebab tajuk ni penting. Sebab apa kita mencipta mesin? Adakah untuk banyak lagi pencemaran ataupun banyak lagi orang mati? Buat kereta, kenapa buat kereta? Adakah kereta ni nak suruh banyak orang mati? Langgar sini, tidak. Dia untuk kita guna dengan mudah. Sepatutnya dia adalah satu benda yang selamat. Lepas tu dia jimatkan kos ni, tidak. Kalau setiap kali guna kena bayar, setiap kali guna lepas tu membazir duit, jadi dia tidak sustainable. Kita nak sustainable, iaitu lestari. Okay, so jimat masa ke, jimat tenaga ke, apa lagi, mudah diguna, tahan lama. Tengok ni, pakai ni contohnya. Pertama, agriculture, mula-mula pakai lembu. Plowing land, kita nak membajak tanah. Plowing land using the cow atau the buffalo. Buat-buat ni lamanya, letihnya, lepas tu berjemur lagi tengah panas. Kita pun ciptakan traktor macam ini untuk plowing land. Kita nak membajak tanah. Jadi lebih cepat,
Lepas tu kurang mencemarkan alam. Adalah sedikit sebab dia menggunakan minyak kan, tapi dia kurang mencemarkan alam. Lepas tu dia tahan lama, guna sampai 10 tahun sampai 15 tahun. Ayah dah siap, ayah dah pakai 15 tahun, bagi lagi pada anak jadi petani juga. Kamu tengok. Sama juga seperti harvesting padi ni, dia nak menuai padi pakai sabit. Pakai sabit lambat lah. Dah lah lambat, lepas tu letih, lepas tu susah. Bukan semua orang ada skill untuk menggunakan sabit tu. Tangan ni nak kena pusing, lama-lama tergeliat tangan. Jadi kita pakai mesin. Lalu je langgar je semua padi. Semua hasil-hasil padi tu dah diasingkan. Padi dah diasingkan daripada dia punya batang, daun, sisa-sisa tu semua. Sisa-sisa tu semua pula boleh kita gunakan untuk bagi makan dengan haiwan ternakan ataupun dijadikan sebagai bahan bakar. So this is more sustainable, lestari. Dia lebih sustainable. What about industrialization? Kita tengok dia mix simen, guna cangkul, guna the hole. Ni zaman-zaman dulu lah. Tapi sekarang gunakan ni dia punya tempat pusing kita panggil apa? Apalah, motorized machine ni. Macam gaulkan di mesin ni, letakkan saja semua pasir, air, simen yang dalam pack tu. Lepas tu tengok dah siap, dah boleh tampal dekat dinding, boleh tampal dekat lantai dan sebagainya. Ni tengok ni, gunakan forklift berbanding dengan troli. Forklift is much easier to use, macam naik kereta je. Bawa langgar, angkat dia, lift the load, lepas tu pergi letak, susun dia dekat mana-mana. Senang. Kalau kamu tengok video dekat YouTube pun bermacam-macam cara orang sekarang, kreatif betul. Gunakan forklift. So berbanding dengan troli, nak kena angkat, nak kena susun, nak kena pindahkan barang balik. So this is not sustainable. Okay, ini adalah kerja yang menyusahkan. Jadi kita pakai sesuatu yang sustainable, durable, lepas tu tidak mencemarkan alam. Okay, kita tengok lagi aktiviti seterusnya yang dalam ni dia kata berbanding kamu mengasah pensel menggunakan pisau, which is especially for kids, saya rasa memang berbahaya. Saya rasa dekat sekolah SK Agama memang saya tak pernah jumpa dah yang pakai pisau. Tapi zaman saya dulu memang pakai pisau. Saya sendiri pun pakai pisau. Kalau mula-mula pakai pisau tu memang tak pandai. Ada hari terkena tangan. So kita terpaksa minta tolong dengan orang dewasa. Kadang tu adalah harinya, adalah kita terpaksa menyusahkan cikgu kita. Cikgu kita nak mengajar, masa tu juga kita pensel patah. Sebab itulah cikgu-cikgu marah kalau pensel kamu patah sebenarnya. Sama juga kalau kamu pakai pensel tekan tu, duk main isi pensel, isi mata pensel, last sekali patah, cikgu memang marah. Sebab membazirkan masa cikgu dan membazirkan masa kamu juga sebenarnya. Bukan seronok pun. Tapi cikgu pun faham sebenarnya murid sebenarnya tak pandai mengasah pensel. Jadi kita tolong. Cikgu pun sendiri masa kecil pun bila sehari sebelum pergi sekolah, kita asah dulu pensel siap-siap. Gosok baju, bersih, semua tu kita buat sehari sebelum kita pergi sekolah. Jadi hari Ahad, cikgu sekolah dekat Terengganu mula hari Ahad. Jadi hari Ahad tak ada fikir dah nak gosok baju lah, lepas tu baru nak setting, nak ikat tali lah, tak ada. Semuanya kita hujung minggu kita buat sendiri semuanya. Buku susun ikut jadual, semua kita buat. Jadi barulah berdisiplin. Jadi sekarang tak ada, mak bapak buat semua, jadi payah hidup. Nak asal pensel pun tak ada. Bila dah sampai kelas, cikgu pensel kamek situ, kami pensel kamek bla 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 bla. Jadi macam-macam alasan. Jadi pakai ni lebih cepat. Sebab apa lebih cepat? Mudah goyang pusing dah pensel dah jadi tajam. Okay, sekarang ni dah pakai pensel mekanikal, bagus juga lagi. Sebab apa? Dia kalau misalnya dia dah habis dia punya satu batang, lepas tu dia akan automatic refill. Okay, apa yang kamu nak cakap dengan cikgu? Ada cikgu di kelas. Siapa tu? Siapakah itu yang di kelas 6C tu yang suka patah pensel tu? Okay, so which one is sustainable? Of course, the complex machine. Senang, jimat masa. What about this one? Kamu tahu tak apa dia ni? Inilah food blender zaman dulu, zaman tok nenek kita. Cikgu rasa
Kalau tak silap cikgu lah, ni kalau dekat Sarawak ni dia pakai ini untuk membuat kek hati pari, hati perik, hati pari, betul kan cikgu sebut entahlah, hati parik. Okey itulah. So dia buat ni, dia untuk dia kisar kismis tu. Kismis tu hancur, lepas tu dia pun masak lah sebagai kek hati pari tu kan. So tapi kalau dekat saya punya kampung, ini kita gunakan untuk belacan, kita letakkan cili, lepas tu kita akan hancurkan dia. Jadi kita kutip dia dekat bawah ni. Ada lagi yang macam roller tu, macam-macam zaman dulu memang. Untuk sesuap nasi adalah sangat susah. Sebab tu orang-orang zaman dulu dia menghargai makanan berbanding dengan kita. Bila ada nak buat prank dekat kawan, makanan kita jadikan mangsa dia. So the food blender yang pakai mesin ni senang, bubuh. Sekarang ni ada yang cikgu tengok yang dekat internet tu, tekan, lepas tu hancur bawang, lepas tu boleh masak bawang. Seronoknya hidup zaman sekarang. Lepas tu ada yang lagi best lagi, masuk je semua dalam mesin. Thermomix, apa? Thermomix ke apa-apa, tak ingatlah masuk dia. Masuk je semua dalam tu, nanti dia akan hancurkan, lepas tu tiba-tiba dah jadi rendang. Wah, hebatnya, ya Allah. Entah-entah suatu hari nanti nak makan je, cakap je nak makan, nak ayam goreng, keluar ayam goreng, nak ayam panggang, keluar ayam panggang. Hebatlah macam tu. Okey, macam mana pula dengan membasuh baju? Ni zaman dulu juga, zaman duduk asrama, terpaksalah basuh tangan. Bersediakah anda untuk duduk di asrama? Nak namsi. Duduk asrama, belajar guna tangan untuk mencuci. Barulah kamu seksa hidup, tetapi kamu akan menghargai baju kamu. Bila cikgu tak duduk asrama, cikgu nak cakap dengan kamu, basuh baju, nanti kotor, nanti boleh basuh, nanti boleh cuci. Tapi bila duduk asrama, kita terpaksa cuci dengan tangan. Letih, kena jemur, kena tunggu, kena apa-apa semua tu. Apa kesan dia? Kita lagi menghargai baju kita. Jadi kita akan lebih menjaga kebersihan. Kita tak nak dia kotor, kita tak nak collar ni ada daki-daki peluh. Kita kalau kita nak bermain macam sekarang, tak apa, main je sebab nanti kita boleh masuk mesin. Tapi bila kita nak main, kita sendiri jaga baju kita. Jadi kita, tak apa, kita buka dulu baju, jangan kotorkan dia. Cakap dengan kamu, pentingnya hidup berdikari. Tengok ni orang-orang laut di Sabah ni, apa yang dia buat? Ni pandai berenang ni, dan paru-paru mereka pun special. Orang-orang yang duduk di Sabah tu, di Bajau, kaum Bajau tu. Sebab apa? Mereka sudah terbiasa dengan berenang. So dia gunakan perahu macam ni, lambat nak sampai. Kalau kita pakai macam ni, motorized, laju, jimat masa, jimat tenaga, dan yang paling penting dia tahan. Okay, so ini contoh-contoh sustainable situation kepada kita, ia adalah penting. So aktiviti ini kita akan skip dulu. Kita dah memang kita skip pun sebab bahan-bahan ni bukannya senang jugalah. Masa musim sekarang ni dia kena gabungkan, bukan sahaja tajuk tentang sifat bahan, tetapi tajuk elektrik, tajuk float and sinking dan sebagainya. Okay, so kita skip sudah, kita sudah habis itu. Kita jawab buku aktiviti secepat yang mungkin. Cepat Cepat kot. Okay, kita jawab buku aktiviti bersama-sama. Boleh? Ada yang baru masuk? Cikgu nampak ni ada orang yang baru masuk ni. Siapa dia? Bashir. Okay, siapa lagi baru masuk? Sila mengaku. Jangan malu-malu. Kalau budak tahun 1, tahun 2 kan, dia orang seronok je mengaku. Sebab apa? Dia orang, cikgu saya baru masuk. Macam tu. Kita tengah mengajar ni, tiba-tiba cakap, cikgu saya baru masuk. Akmal Danish dah masuk. Tadi lagi. Siapa lagi? Amani, Hafizul, Khair. Akmal Danish ke? Baru masuk. Ya ke Akmal Danish baru masuk? Okey lah, jadi kita jawab. Sempat dah ni.
9.15 dah. Cikgu tajuk ni tak habis-habis juga. Okey lah, macam ni lah, kita jawab seberapa mungkin je. Okey, kita jawab muka surat 87 terus. Nota tu kita baca lain kali. Okey, 87 ya. Okey. Nombor bebe lepas tu bagi gelas dojo lagi. Itu tak tersedar masa habis. Tapi saya rasa daripada kita cepat-cepat pun apa gunanya kan. Kita ada 6 minggu untuk PDPR. Itu pun kalau tak disambung. Kalau disambung sampai akhir tahun, lepas tu apalah PDPR. Lepas tu nanti cikgu pun terfikir juga sebenarnya kita ni nak pakai apa lagi buku selepas ini. Okey lah, so muka surat 87, sekurang-kurangnya kita jawab beberapa soalan dulu hari ni. Okey, sebelum kita main game. Jawab ni lah dulu satu, dah cukup dah untuk hari ni. Okey. Okey, siapa nak dapat markah, buka mikrofon dan bagi tahu cikgu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 orang yang boleh mendapatkan point untuk di sini. Okey. Yang pertama, nak suruh cikgu sebut nama baru nak berebut. Okey, apakah simple machine yang pertama? The first simple machine. Nama, buka mikrofon dan bagi tahu cikgu. Cepat. Main game lagi ni. Screw. Okay, siapa kat itu? Kai ke? Kamek. Siapa tu Kamek? Askar. Okay, bagus. Correct answer. Okay, lagi. Yang kedua, cepat orang lain. Siapa? Ya. Gia, siapa tu? Emira. Emira. Okay. Next, number 3. Cepat. Kamek. Siapa Kamek itu? Irfan. Apa jawapan Irfan? Will and Axel. Very good. Okay, Will. Mek. Sekejap, seorang-seorang. And Axel. Okay, cikgu tak muat dah ni. Okay, Will and Axel. Okay, Irfan. Hamal Irfan. Okay, siapa yang seterusnya? Mek. Siapa? Mal. Akmal. Liver. Liver. Okay. Wedge. Kaya berapa? Wedge. Okay, Kaya, Akmal. Lagi, one more. Incline panel. Plane. Incline plane. Siapa tu? Dani. Incline the plane. Jangan terlupa huruf D tu. Incline plane. Okay, Akmal, Kaya, Dani. Lagi seorang lagi. Gia, sudah. Ada 7 kan? 1 lagi. Yang paling senang. Cepat. Cepat. Main game ni. Puli. Siapa? Dani. Dani. Dani sekali lagi. Bagi dulu. Apa orang lain tak nak? Okay, Dani, Akmal, Khair. Sampai 100 kita redeem dia point. Sabaran kepada kamu. Okey lah, kita biarlah buka surat ni yang banyak lagi tak siap ni. Tersasar cikgu punya target. Okey, tak kita buat lain kali lah itu. Okey, so kita main sedikit lah. Tapi hari ni kita nak kita nak tukar mode. Kita tak nak main cafe, kita nak cuba permainan ini. Cikgu dah siapkan soalan baru. Solo, silap. Okay, kita buat dia mode yang cikgu dengar. Gold Quest. Kita cuba Gold Quest. Crazy Kingdom pun belum. Tower of Doom belum. Klasik tu nantilah. Royal. Okay, kita try Gold Quest. Okay, 7 minit cukup lah.
Ha? Din tidak. Okay. The game ends after a player reach the set goal amount. Tapi berapa? Cikgu pun tak pernah main lagi. Kita tengok. Kejap, kita bagi kamu main dulu first round. 10 terus. Cepat masuk. Pilih kamu punya animal. Cikgu, nyamuk minta ID cikgu. Ni 359767. Yang ada nombor dekat sini ni 359767. Okay, cikgu masuk jugalah sebab cikgu tak pernah main. 359767. Okay. Okay, cikgu pasang muzik. Okay, top 3 hari ini, kita akan bagi dia 2 poin tambahan lah. Maksudnya orang lain dapat semua 1 poin. Yang top 3 kita bagi poin tambahan. Dekat kelas dojo. Kenapa Basir? Dapat tak join? Bashir, dapat tak Bashir? Cepat nak start dah. Kalau ikut sepatutnya ada 15 lah kot. Ya tak? Tu Basir, tu ada link tak? Okay, 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 16 sepatutnya. Mananya? Bashir? Okay, 15 campur dengan cikgu. Okay, cikgu pun cuba. Okay, 16 dah. Okay, kita cuba. Okay, dia kata collect goal, jawab soalan, lepas tu boleh curi emas daripada orang lain. Okay, yang paling banyak emas akan menang. Muzik dia macam ni ya. Okay. Terus swipe goal lah. Terus dah rampas goal orang.
Okey. Okey. Caesar. Alisha curi dah duit saya, gol saya ni. Oh, berani betul. Dani pun. Budak-budak ni. Okey. Lose pula. Shit. Padang ke? Ambil balik. Curi balik. Okey. Arif ni main ambil barang. Oh, boleh curi barang orang. Nothing pun ada. Aduh. Rugi lagi. Okey. Ambil daripada yang banyak ni. Oh. Okey, berjaya mencuri. Budak-budak ni dah 800, 300, 3000. Apa hal Aina kosong tu? Banyak sangat orang curi ke? Aina. Kenapa Aina kosong, Aina? Okey. Curi. Okey. Sweat goal. Ambil balik. Okey. Ambil. Okey. Alisha curi duit cikgu tadi lagi curi duit cikgu. Oh, Amira pun sama ni, bully cikgu. Lose. Rugi 50%. Okey.
Oh, salah dah. Sikitnya. Ambil ni. Okay. Balas dendam macam ni. Ambil barang dia. Sikit nasib baik. Okay. Okay. Oh. Ego nombor 1. Tengok sikit. Oh, Arif 20,000. 200. 13,000. Okey, Aina. Kenapa Aina kosong ni? Oh, Aina masuk balik Okey. Cikgu nombor 1. Yes, kalah kau. Okeylah, bagi semua. Cikgu tadi menyeronokkan kat sini. Bagi ni lah. Working hard. Lepas tu yang number 1, Siti Hadirah ni dengan Amani. Oh, pandai rupanya Siti Hadirah ni rupanya boleh tahan Siti Hadirah bagi dia working hard dengan Amani pun satu lagi. Lagi sekali ya. Agar cikgu host again. Sekejap sekali lagi. Game mode sama Gold case Okay. Okay, kali ni cikgu tak main, cikgu bagi kamu main. Music dia lah lembab betul bunyi dia. Apa dia? Lama sikit. Berapa? 10. 15. 10. 9.5 dah ni. Okay. 10 minit cukup. Nanti minggu depan kita main lagi. Lepas kita habiskan buku tu, kita try main lagi. Kita main game, kita main mode. Sekejap kita tengok. Oh, okay. Boleh pilih. Tak payahlah pilih ni lah. Time lah. Okay. Set balik. Okay, bagilah 12 minit. Okay, kamu main. Cikgu tengok. Dia punya ID 605611. 605611. Alah, lambat ni kamu tadi cakap. Itu. Okey lah. Apa lain kali kita main kripto. Cikgu terlepas pandang kamu punya message tadi. Lain kali kita main kripto lagi. Ada banyak lagi lah dia punya mode kita belum cuba. Main benda yang sama je kita cuba lain kali lain kali kita main, insya-Allah. Kita gunakan crypto mode tu. Yang tower defense tu cikgu belum main. Lepas tu yang race tu tak tahu lah macam mana dia main race.
Okay, cepat-cepat. Cepat-cepat. 11 lagi. Siapa lagi? Digunakan dengan penyampaian CD kepada pelajar. Yang cikgu share tu, dia tak jadi Kenapa macam tu? Copy link. Kenapa cikgu share tu tak ada? Ada pula. Okay, tak apalah. Cikgu pun kadang-kadang tu ada mistake dia dalam sharing tu. Okay. Cikgu start lah. Tak lambat ni. 12. Okay. Lepas ni nak kena buat laporan untuk kelas kamu. Ke nak main sekali lagi? Okay. Cikgu main tak? Okay. Start. Select chess, lepas tu pilih goal, jawab soalan dan rampas goal daripada orang lain. Good luck. Start. Weh. Alah, rugi pula. Okay. Ada juga nothing. Tak dapat apa-apa. Oh, dan Ikmal nampaknya mula untuk menyerang. Okay. Serang balik. Sedikit ni. Oh silap. Nah.
Hai. Hmm. Oh, banyaknya kita ambil lah. Hmm. Ambil balik. Hmm. Okay. Aduh. Kita serang. Lambatnya nak dapat curi ni. Aduh. Lambatnya dah dapat ni. Curi ni. Tu dia. Oh, Aina je. Lagi. Oh, Askar je. Banyaknya je. Askar lagi banyak je. Ada orang curi. Oh, 2 kali dia curi yang kita. Jaga dia.
Siapa ni? Banyak sangat ni. Oh, Aiman ya, banyak sangat ni. Kerasa mainan. Oh, ambil balik. Irfan ni, kita dah 1 bilion, dia boleh ambil pula barang kita. Oh. Silap. Aduh, makin sedikit. Ini yang paling ditunggu-tunggu ni. Nah. Ambil saya punya, saya ambil semua. Siti Hadira pun pandai mencuri duit kita. Oh, Siti Hadira ni ya. Terima kasih. Oh. Oh. Cikgu nombor apa? Dua besar saya nak tahu. Alisha, Siti, Hafizul semua curi kemek dah. Ni semua. Saya ni tinggal 14 bilion je ni. 1 juta. Ahmad Azkar. Oh, ambil duit cikgu tadi. Okeylah, bagilah semua point macam cikgu janji tadi. Bagi working hard. Lepas tu 3 orang ni siapa ni? Siapa koyak to you? Koyak to you. Siapa? Khair? Mek Akmal. Akmal. Hijau Dani. Mana kamu punya Kai jadi berapa? Mana kamu punya ni? Kai? Ya Arif lah. Arif? 25. Tadi dah sampai 40. Ya tadi banyak kali. Pasal aku nak curi sampai 4 orang. Mek swap tadi cikgu. Ya, kamulah tu swipe duit saya. Oh. Tak apa. Kita akan balas dendam lain kali. Hafizu, mana Hafizu? Dani.
Alisha dengan ni pun boleh tahan juga ni. Mira ni, Azkar ni. Ambil duit cikgu ni boleh lah. Okey lah, okey. Sekali lagi. Dah pukul 9.45 dah. Ha? Nak main lagi? Okey. Cikgu stop recording dulu. Okey, terima kasih yang hadir ni cikgu.